Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi akaun perniagaan versi 3.0. Okey, untuk tahun 2021 ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya untuk satu-satu perniagaan yang bukan jenis jualan ataupun belian. Contohnya kalau kita borong baju atau pakaian, lepas itu kita borong dengan harga borong, kemudian kita jual dengan harga jualan yang kita tetapkan. Itu sudah saya tunjukkan sebelum ini. Tapi pada kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana kalau kita membuat bisnes yang mana kita hanya membeli barang mentah untuk buat sesuatu produk untuk dijual. Sebagai contohnya bakery ataupun kedai kek. Kita beli bahan mentah, kemudian kita jual kek. Kek ni ada pelbagai jenis nama. Ataupun kita jual kuih muih. Ataupun kita berniaga kantin sekolah yang berjual mi, kuih muih dan sebagainya. Ataupun kita berniaga lauk pauk ataupun nasi, nasi ayam ataupun nasi lemak. Kemudian kita berniaga jenis membuat grill, ataupun perabot. Jadi kita perlukan bahan mentah seperti besi, aluminium, kemudian plywood untuk membuat perabot. Kalau kita berniaga pasu-pasu bunga, kita sendiri yang buat pasu, jadi kita kena ada bahan mentah seperti tanah dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk kita menggunakan aplikasi ini untuk perniagaan-perniagaan tersebut. Okey, jadi apa yang kita perlu buat di sini adalah seperti biasa, nama pendaftaran semua sudah dibuat. Okey, ini syarikat saya sendiri sebagai contoh sahaja. Okey, bahagian praoperasi pula, jadi untuk modal permulaan, okey, dan baki yang ada di tangan, ini sebagai contoh sahaja, telah pun diisi. Okey, jadi kalau praoperasi dan bahagian daftar ini telah pun diisi, jadi kita boleh mulakan transaksi. So sebagai contohnya saya nak buat di sini ada, kalau kita berniaga bakery ataupun kedai kek lah. Okey, jadi kita nak beli bahan-bahan seperti tepung, kemudian kita nak beli bahan-bahan untuk membuat kek. Okey. Jadi contohnya saya kita nak buat transaksi belian pada bulan Januari. Okey, jadi untuk transaksi kita kena keluarkan duit kan. Jadi wang keluar lah. Okey, kalau kita nak beli secara hutang, so kita kena buat secara hutang di sini, syarikat berhutang. Tapi saya nak beli secara cash, so kita kena buat wang keluar di sini. Okey, so pada contohnya lah 10 hari bulan Januari saya beli. Okey, nombor resit yang kita terima itu kita boleh tulis di sini. Contohnya kalau nombor resitnya 1023, butir-butir kita nak membeli barangan tu. Okey, membeli barang jualan secara tunai. Okey, kalau kita nak letak ini pun boleh. Tapi untuk bahagian membeli bahan mentah untuk membuat kek ini, saya nak letakkan lain-lain perbelanjaan. Lain-lain perbelanjaan. Kemudian saya nyatakan barang yang nak dibeli itu adalah tepung gandum. Tepung gandum, contohnya 10 kilogram. Okey, adakah bayaran dibuat melalui bank? Saya letak ya lah. Okey, jenis pilih bank MBB. Kemudian harganya adalah, ini baki bank kita 1,200. So ambil katalah harga dia 10 kilo berapa ringgit Ambil lah harga dia kalau 2 ringgit sekilo, RM20. Okey, RM20 RM30 contohlah. Okey, lepas tu kita simpan.
Okey, lepas kita simpan, kita catatkan lagi barangan yang kita beli tadi. Beli lagi ya. Apa lagi yang kita beli? Okey, pada 10 hari bulan, kedai lain pula yang mengeluarkan invoice ataupun resit. Okey. Kemudian kita beli lagi lain-lain perbelanjaan, type saja lain. Saya nak beli tepung pau contohnya. Tepung pau berapa kg? Contohnya 5 kg. Okey, bayaran menggunakan cash pula sekarang. Okey, contohnya saya letakkan di sini 34 ringgit contoh. Okay, simpan. Okey, jadi ini adalah kaedah untuk kita membeli barang mentah. Kalau kita nak lihat pada bahagian transaksinya, view buku aliran tunai pada bulan Januari. Okey, klik pada bulan Januari. Okey, transaksi wang keluar kita. Okey, bahagian wang keluar ini kita telah membeli tepung gandum 10 kg, okey, dengan kategori lain-lain perbelanjaan menggunakan bank. Ini tepung pau menggunakan tunai. Okey, jadi secara automatik baki tunai kita dengan baki bank kita telah pun berkurangan di sini. Okey. Seterusnya, bagaimana pula kalau bahan mentah itu tadi kita gunakan untuk membuat kek, biskut dan sebagainya. Okey, jadi kita klik pada bahagian sistem jual beli. Okey. Kalau kita nak gunakan invoice. Ini adalah kalau kita nak gunakan invoice. Okey, contohnya saya nak set barang mentah yang kita dah beli tadi, kita nak gunakan untuk membuat contohnya kek lapis. Okey, saya akan setkan di dalam produk. Okey, pergi kepada sistem belian dan dia akan automatically pergi ke mendaftar produk. Okey, terpulanglah kepada tuan-puan nak gunakan kod produk itu, kod apa untuk kek tersebut. Okey, kalau saya lebih sarankan gunakan kod nombor 1001. Kalau kita nak gunakan huruf pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi produk ataupun servis kita letak sini kek kek hari jadi. Kek hari jadi berapa kilo? Contohnya 1 kilogram. Okey. Adakah nama pembekal sudah wujud? Okay, belum lagi wujud. Kalau tidak ada, kita tak payah letakkan nama pembekal lah. Okay. Kalau ada, kita letakkan. Okay, nama pembekal ni kalau kita tak letak, kita tak perlu letak. Kita sendiri pun boleh. Okay, saya letakkan nama syarikat saya sebab saya sendiri yang bekalkan. SS Resource. Okey, seterusnya nombor telefon dan email. Okey, bahagian harga belian ini yang penting. Okey, harga belian ini kita tak tahu nak letak harga berapa. Sebab kita telah pun meletakkan wang keluar tadi membeli bahan mentah. Jadi kita bukan membeli daripada pembekal kek ini dan kita jual dengan harga yang berbeza. Sekarang ini kita tidak ada harga belian, kita letak kosong. Okey, letak kosong. Kemudian bagi harga jualan pula kita letaklah berapa harga kek hari jadi untuk 1 kilogram tu. Contohnya saya letak sini RM60. Okey, kita letak RM60 je. So hantar. Okey, selepas itu dia akan pergi kepada daftar belian. Okey, untuk produk ini, okey, secara automatik kek hari jadi akan keluar. Okey, bahagian tarikhnya kita letaklah tarikh bila-bila tarikh kita membuat. Contohnya lah saya letakkan 10 Januari juga tadi. Okey, nombor resit ni tak payah sebab kita tak ambil daripada pembekal lain. Kuantitinya kita letaklah berapa banyak sekalipun. Contohnya 1000. Saya letak kuantiti 1000 sebab nilainya akan tetap menjadi kosong juga. Okey. Yang penting adalah harga jualan di sini. So kita pergi kepada kaedah bayaran.
Okey, ini sebenarnya kita letak saja cash. Okey, kita letak saja cash dan hantar. Okey, jadi apa yang berlaku di sini adalah kita kembali kepada menu utama. Produk anda iaitu kek hari jadi tadi telah pun disetkan ke dalam bahagian jualan. Okay, kita tengok sistem jual beli. Kita pergi kepada lihat rekod jual beli. Okey, kita lihat pada rekod produk jualan. Okey, ini rekod produk jualan kita tadi. Okey, harga kos kosong, harga jual. Okey, kemudian kita lihat pada rekod belian. Rekod belian. Okey, ini rekod belian. Okey, RM60. Okey, harga kos tiada. Harga belian pun tiada. Okey, kuantiti 1000. Okey, seterusnya kita tengok pada inventory. Dia sudah wujud inventory di sini ya. Okey. Harga seunit, stok dijual belum ada lagi. Kemudian harga jualan. Okey, jadi kita telah pun set produk, contohnya kek hari jadi tadi dalam sistem jual beli. Okey, itu adalah produk yang kita hasilkan sendiri. Kita dapatkan bahan mentah dan kita hasilkan produk. So kita nak setkan dalam sistem jual beli. Okey, sekarang ni pada tarikh yang lain ada customer nak beli. Okey, kalau ada customer nak beli, kita buat dalam sistem jualan. Okey, pergi kepada sistem jualan. Okey, di sinilah kita akan masukkan. Okey, dia nak beli kek hari jadi 1001. Okey, cari. Okey, kek hari jadi 1 kilogram. So tarikh kita letaklah tarikh dia beli pada hari ini 4 Februari. Okey, 4 Februari. Nama pelanggannya siapa? Contohnya Abid. Okey, nombor telefonnya kita simpan nombor telefon ini penting. Okey, lepas tu kuantiti yang dibeli 1 contohnya. Okey, kita ambil 2. Okey, kemudian dia automatically dapat jumlah. Kemudian kita tambah. Okey, jadi di sini automatically invoice-nya sudah ada nombor. Okey, so di sini adalah maklumat yang akan dimasukkan dalam invoice. Jadi kalau kita tidak ada tambahan lagi untuk produk yang lain, kita boleh tekan bayar. Okey, lepas kita tekan bayar, ni maklumat yang akan dibayar. Kalau kita nak edit semula, kita kena kembali lagi. Okey, kita kena, dia nak bayar, customer nak bayar secara cash contohnya. Okey, kalau cash dia automatically cash di sini. Kalau kita letak bank, dia akan pilih bank mana, bank kita adalah. Okey, saya nak bayar, dia nak bayar guna cash. So kita klik bayar. Okey, ini adalah maklumat yang akan dipindahkan ke aliran tunai, buku aliran tunai. Tidak ada diskaun yang dikenakan, so kita terus kepada pembayaran RM120. Okey, selepas itu kita klik pada bayar. Okey, jadi tidak ada baki. Okay, so kita cetak invoice. Okey, kita just cetak invoice. Kalau kita nak print preview pun boleh. Tapi di sini ya. Ya. Okey, just kita close. Dia akan balik semula ke sini. Jadi kalau kita print preview, maknanya invoice itu tak dicetak. So bagaimana kita nak dapatkan semula invoice tersebut? Okey. Jadi kita kena pergi kepada folder. Okey, folder ini C. Okey, dekat local C, invoice tadi telah pun di save secara automatik di dalam folder C. Okey, di dalam folder drive C, dalam folder AAP 3.0 invoice. Okey, sekarang kita buka folder ini dan
transaksi ataupun invoice tadi telah pun di save di atas ini, iaitu invoice yang pertama, okay, Februari. Okay, sekarang kita cuba buka. Okay, ini adalah invoice tadi. Okay, alamat. Okay, ini nama syarikat kita. Okay, dan ini adalah nombor syarikat. Sepatutnya di sebelah sini ya. Okay, nanti kita akan ubah. Kemudian, okay, nama customer, paid 4/2. Okay, kali jadi inilah yang kita cetak kalau anda tertinggal. Okay. Close. Dan itulah tadi cara untuk kita membuat belian dan jualan untuk barang-barang yang kita sendiri buat. Contohnya kita ambil daripada bahan-bahan, kita beli bahan-bahan mentah, kemudian kita buat satu produk seperti kek dan sebagainya. Kalau kantin, nasi lemak dan sebagainya. Kalau bengkel, contohnya besi, aluminium, tembaga, tanah ke. So kita akan buat satu produk macam grill. So kita akan tulis grill supaya kita dapat masukkan dalam rekod transaksi jual beli dan untuk mendapatkan invoice. Okay. Okay, lepas itu cuba kita lihat transaksi yang kita telah buat tadi pada bulan Januari. Okey, itu pada 11 Januari kita tadi telah pun memasukkan, merekodkan belian, iaitu kek hari jadi 1 kilogram yang berkod 1001. Kemudian kategorinya adalah stok. Okey. Nombor resit tiada, bank tiada sebab dia beli, dia gunakan cash. Jadi jualan tunai di sini adalah kosong. Sebab apa kosong? Sebab tadi kita tiada membeli apa-apa barang pun. Kita meletakkan stok sahaja. Okey. Tetapi hasil jualan kita tadi pada bulan yang berikutnya, iaitu bulan Februari, telah pun tercatat di sini. Okey, jualannya pada 4 Februari, hasil jualan adalah RM120 secara tunai. Ini adalah nombor invoice yang telah di print tadi. Okey. Sekarang cuba kita lihat pula pada bahagian untung rugi. Ini adalah hasil untung rugi. Okey, kita ada keuntungan di sini sebanyak RM64. Okey. Perbelanjaan lain-lain belanja adalah RM54 sahaja. Kita ada jualan RM120. Okey, kalau kita tengok pula pada kunci kira-kira, okey, jumlah kedua-dua ini sama. Ini adalah jumlah bank yang kita masukkan tadi. Okey. Kalau kita lihat pada imbangan duga, okey, imbangan duga pun seimbang. Okey, seperti biasa kita tutup semula. Bila kita tutup, dia akan minta kita untuk save selepas ini. Okey, di sini dia minta kita save dan kita bolehlah save di bahagian desktop dalam folder asal saya. Okey, saya buatkan folder dan saya replace account, file yang asal supaya dia tindih maklumat itu. Maklumat lama tindih. Okey, jadi klik bucu di atas ini untuk keluar. Okay, maknanya file ini telah pun di save. So bila telah di save, tak payahlah kita save semula, kita klik don't save dan kita akan keluar daripada aplikasi ini. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.